Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita dalam bab beriman kepada adanya malaikat. Tetapi kita masih lagi membincangkan tentang selawat. Sebab hadis yang menceritakan hari itu bahawa para malaikat ni sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Jadi sambungan daripada selawat ini, hari itu kita ambil tentang faedah kita berselawat, faedah kita berselawat. Jadi kita masuk iaitu masa yang dituntut kita berselawat, masa yang dituntut supaya kita berselawat. Baik, muka surat 248 untuk saya ingatkan pada jemaah-jemaah yang ikut serta dalam live ini, iaitu muka surat 248 bab beriman kepada adanya malaikat. Baik, kita sambung dengan masa yang dituntut supaya kita ni berselawat kepada Nabi SAW. Jadi seperti mana kita tahu, penghulu kita ni, iaitu Muhammad SAW, dia sangat inginkan umat-umatnya supaya melakukan kebaikan dan mendapat faedah-faedah daripada kebaikan itu. Antara faedah-faedah kebaikan itu seperti mana yang kita bincang yang lepas lah, iaitu kalau disebut dalam hadis yang sebelumnya, dia kata bila kita selawat ni, kita boleh, faedah yang kita dapat iaitu antaranya kita banyaknya berselawat dengan Nabi SAW. Yang biasa kita dengar iaitu orang akan mendapat syafaat Nabi SAW di hari akhirat. Baik, jadi masa yang untuk kita berselawat ni, dituntut supaya kita selawat ni pada malam Jumaat dan harinya. Itu pada malam Jumaat dan harinya, itu masa yang dituntut lah. Kerana malam Jumaat itu hari, kita kata hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad SAW, iaitu supaya beribadat pada hari Jumaat itu, supaya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ibadatnya iaitu selawat, banyakkan selawat malam dan harinya, pada harinya. Itu antaranya kemudian disebutkan ni antara masa-masa yang dituntut lagi, selain daripada hari Jumaat, itu hari Minggu. Hari Minggu bagi orang Islam, dia kata Sayyidul Ayyam, ibu segala hari bagi orang Islam untuk kita beribadat. Kalau orang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, dia hari Sabtu, hari Sabtu untuk beribadat. Tapi mereka bila hari Sabtu tak boleh buat kerja lain, beribadat saja. Tapi kita ni bila hari Jumaat ni boleh buat kerja-kerja lain selain daripada ibadat-ibadat yang dituntut ini, seperti mana selawat dan sebagainya, Baik, antara masa-masa yang dituntut lagi iaitu selesai daripada kita membaca mendengar azan. Bila kita mendengar azan, atau setelah selesai habis, kita katakan menjawab azan, bang, dan sebelum baca doa, iaitu kalau kita katakan bank ini,
Allahumma salli ala Muhammad, lepas tu Allah kita jawab bang lah ataupun jawab iqamah. Allahumma rabb hadhihi da'wah tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata wa ba'sul maqamal mahmud allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sebelum tu kita selawat dulu, lepas tu diikuti dengan doa. Itu masa dia, ya. Ini tiap-tiap hari lah. Maksudnya kita dengar azan, kalau azan 5 kali lah kita selawat. Kemudian yang kedua iaitu masa yang berada di mana-mana tempat perhimpunan yang baik dan masa yang meninggalkan tempat. Masa yang kita ada tempat perhimpunan yang baik, macam perhimpunan yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala lah, ya. Tak kisahlah perhimpunan yang baik atau apa kita nak kata, majlis baca Al-Quran ke misalnya. Kadang-kadang kita berkumpul baca Quran, baca Yasin, kan. Kita berkumpul baca Yasin malam Jumaat, ya. Lepas baca Yasin, doanya kita selawat. Seperti mana yang kita buatlah pada malam Jumaat tu, itu dituntutlah, kan. Ataupun bukan baca Yasin, ataupun mungkin majlis lain, tapi baca Quran, khatam Quran contohnya, ya, majlis khatam Quran, ya, yang selalu kita buatlah, kan, majlis khatam Quran, masih baca Yasin, ataupun majlis tadarus, baca Quran beramai-ramai dalam bulan puasa tu, ya, kita baca Quran ramai-ramai dalam bulan puasa tu, tadarus boleh, ya, kita bacakan selawat. Jadi tuntut supaya kita baca selawat, ya. Jadi perhimpunan yang baiklah maksudnya, ya. Majlis tahlil, contoh itu, kan, tahlil arwah. Misalnya kalau tak baca Yasin, kita buat tahlil arwah. Kalau jemput kunuri, kita buat tahlil arwah, kan. Lepas tahlil arwah tu kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dituntut, kan. Di kampung kita dah kita mulakanlah dulu, kan, kita buat macam tu. Tapi kita tahulah itu merupakan sunnah, apa yang dituntut. Mungkin dulu kita buat, mungkin dah lepas, kita katakan dah lepas apa orang kata tahlil, kita selawat lah, kan. Mungkin sebelum tu orang tak pernah buat, kan. Tapi kita buat. Tapi bila kita buat tu mungkin orang tak tahu, kan. Orang ikut saja. Jadi bila orang ikut je, bila kita baca kitab ni, kita tahu rupanya ada disebut dalam kitab. Ada disebut dalam kitab ni, hadis-hadis Nabi mengatakan bahawa kalau ada majlis-majlis macam ni, kita dituntut supaya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selawat tu maksudnya sama biasanya di awal majlis ke ataupun di akhir majlis, terpulanglah kepada kita. Ni bulan Ramadan ni, kita nak masuk bulan Ramadan ni, ada takbir rumah ke rumah, kan, kita pergi takbir rumah ke rumah tu, kan. Jadi sebelum kita keluar, ya, takbir lepas takbir tu kita baca doa, kan. Lepas kita baca doa, sebelum kita nak keluar daripada rumah tu, kita akhiri dengan selawat sama-sama. Kemudian salam-salam kita katakan dengan tuan rumah, kan. Mungkin ada kebiasaan orang baca, kita bacalah hari lain, dia kata baca wal as, ya. Bila kita nak habiskan majlis, kita baca wal as innal insana lafi khusrin. Itu juga, ya, yang sebutkan tuntutan yang betul. Tapi ini maknanya tuntutan selawat ini, maksudnya begitu, ya. Sistem. Apa lagi majlis? Misalnya majlis akad nikah, kan, majlis akad nikah, ya, majlis akad nikah. Selepas upacara majlis itu berjalan, lepas kita baca doa dan sebagainya, dan kita akhiri dengan selawat sama-sama, kan, gitu. Ini sebut dalam kitab menceritakan tu, yang kita buat ni, maksudnya selama ni mungkin kita buat, kita tak tahu, kan, kita ikut-ikut je, kan. Sekarang ni kita tahu, rupanya ada disebut dalam kitab berkaitan dengan selawat, masa selawat yang dituntut ini. Okey, itu yang kedua. Kemudian masa yang ketiga iaitu masa berdoa. Masa kita berdoa, tak kira lah doa lepas sembahyang ke, doa apa ke, ya, doa minta doa selamat ke apa ke. Kadang-kadang kita dijemput untuk baca doa tu maksudnya dituntut kita supaya selawat, ya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada di awal doa kita nak selawat, ataupun di pertengahan doa kita nak selawat, ataupun di akhir doa kita nak selawat. Itu pulanglah kepada kita. Dan kadang-kadang ada orang baca doa selawat kepada Nabi tu di awal doa dia, kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala, itu doa dia lah.
kan, alhamdulillah dulu, kemudian baru ikuti dengan selawat. Dan selawat itu ada macam-macam jenis selawat lah, nanti kita akan jumpa macam jenis selawat, ya, ada beberapa jenis selawat. Contohnya macam selawat kita yang selalu kita selawat dalam semayang tu, selawat Ibrahim, kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, kan, itu selawat Ibrahim, ya. Ada juga dia panggil selawat munjiat, ya. Munjiat tu Allahumma shalli ala tunjina min jami' ahwal afat tu, tunjina tu kan, itu selawat munjiat. Ada juga selawat syifa, kan. Jadi banyak jenis selawat, boleh pakailah mana-mana selawat pun, tapi yang pentingnya dituntut kita selawat kepada Nabi SAW. Masanya iaitu pertengahan masa kita berdoa, pertengahan awal ke, pertengahan ke, permulaan ke, masa penghabisan kan, atau pulang kepada kita. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahawa doa tidak diangkat ke langit. Tidak diangkat ke langit, maksudnya doa itu tidak diangkat ke langit selagi ia berdoa, yang berdoa itu tidak berselawat. Kalau yang berdoa itu dia tak selawat dalam doa dia itu, maka doanya tidak diangkat ke langit. Ini ada hadis menyebutlah, berselawat ke Nabi SAW. Jadi maksudnya antara doa yang dituntut, antara selawat yang dituntut ialah selawat dalam doa ketika kita nak berdoa. Ada hadis mengatakan doa itu tak terangkat ke langit selagi yang berdoa itu tidak berselawat kepada Nabi SAW. Sama di awal ke, pertengahan ke, di akhir ke, terpulanglah. Okey, itu masa yang ketiga. Jadi masa ni dalam kehidupan kita lah, ya. Kemudian yang keempat dia kata masa kita ambil wudu, kan, selepas kita ambil wudu. Dia kata setelah selesai mengambil wudu, iaitu di antara dia katakan selepas selesai kita ambil wudu, maka kita bacalah doa ambil wudu, ya. Doa ambil wudu itu, ya, selepas kita baca, selepas kita ambil wudu, baca doa kita ambil wudu, ya. Kadang-kadang doa ambil wudu ni kalau tengok dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi, ya. Jadi banyak di sana ada fadilat, banyak ditunjukkan doa-doa, banyak jenis doanya, ya. Tapi doa yang agak yang kita sentiasa ingat, mudah kita ingat, yang sentiasa kita sebut doa ni, kadang-kadang tak dengar azan, kita tak ambil wudu pun kita baca doa ni, dalam tahlil pun kita baca doa ni, iaitu apa dia doanya, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu doa kita bacakan, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa lepas wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kan. Jadi dicarangkan dalam kitab-kitab Al-Azkar banyak doa. Yang ini salah satu daripadanya yang disebutnya, doanya ialah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doa dia. Paling tidaklah doa lepas wudu. Jadi selawatnya macam mana? Selawatnya itu iaitu asyhadu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita dah hafal doa ni rasanya, mungkin kita tak tahu, tak pernah letak dekat selepas wudu, kan. Kita dah baca tempat lain, kan. Kita tak baca doa ni lepas wudu, kita baca letak tempat lain, kan. Jadi dalamnya ni doa yang kita boleh baca, doa yang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya. Kemudian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang kita selalu hafal lah, kita dengar doa ni, ya. Kalau doa nak semayang, kadang-kadang kita Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, tambah lagi, ya. Doa tu lepas semayang kita baca doa tu. Ni lepas wudu, ya, kita baca doa Allah yang sama juga, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian kita sambung dengan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kan. Ini maksudnya selepas wudu kita boleh baca doa.
Jadi kalau 5 kali kita ambil wudu, sehari semalam nak semayang 5 kali, mana 5 kali dah kita baca. Banyak selawat kita tu. Kalau kita kira-kira tu berapa kali lah, kan? Banyak kali. Man salla alayya wahid sallallahu alaihi wasallam, bayang selawat sekali, Allah selawat 10 kali, itu dah berapa kali dah kita selawat. Kita kira berdasarkan masa dia, dan masa itu normal bagi kita lah. Tiap hari kalau kita semayang, maknanya tentu dah ada lah. Masa selawat tu dah ada lah, kan? Cuma kita leka dengan tak leka je lah. Kadang-kadang kita leka, kan, terlupa, kan, kadang-kadang teringat, kan. Baik. Tapi kalau kita berhajat kepada faedahnya, seperti mana yang disebutkan sebelum ini, faedahnya, maka kita tak terlupa. Macam kita buat sesuatu, kita harapkan sesuatu, kita lupa tak? Tak lupa, kan? Kita berniaga nak untung, kita katakan begitu lah, kan? Kita tak lupa, kita akan berusaha untuk mendapatkan. Begitu juga alam ini, kalau kita fikir untuk nak mendapatkan sesuatu yang baik itu, ya, maka kita tak terlupa. Jadi masa yang dibagi kepada kita tu, ya, masa selepas wudu, masa selepas sembahyang, kan. Okey. Seterusnya dia kata masa yang kelima, iaitu pada masa masuk masjid. Masuk masjid. Kalau siapa datang berjemaah ke masjid, berapa kali kita masuk masjid? 5 kali berjemaah kita masuk ke masjid, kan? 5 kali, 5 waktu, 5 kali kita masuk masjid, ya. Iaitu pada masa masuk masjid dan pada masa keluar daripada masjid. Masuk masjid, kita nak keluar masjid, ya. Dengan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Nak masuk ke masjid, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmah. Itu kita nak masuk. Tu ada doa dekat Allah. Dekat pintu masjid tu ada doa, kan? Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmah. Nak keluar pula nanti, nak keluar pula, kan? Ya? Tu nak masuk masjid. Kita dah semayang tadi, kan? Dah masuk masjid, kita semayang sunat. Dalam semayang selawat lagi. Kemudian kita dengar imam qamat. Bila imam qamat jawab qamat imam pun selawat lagi, kan? Ada selawat dalam tu, kan? Lepas tu bila kita katakan lepas semayang kita baca doa, dalamnya ada selawat lagi. Lepas semayang berjemaah nanti kita selawat lagi, kan? Mana kata banyak tu selawat ni, kita nak kira lah. Kalau kita rajin kira, cuba catat tengoklah berapa, kan? Itu yang sepatutnya kita katakan hasibu qabla an tuhasibu tu, kan? Nak kira yang baik-baik tu, kan? Baru rasa seronok, kan? Tak letih, kan? Kita buat kerja tak letih, macam orang niaga lah, kan? Malam dia kira duit, kan? kira duit, banyak duit, tak letih. Besok pagi dia bangun, dia buat lagi, kan? Sebab dia dapat benda tu, dia dapat, kan? Dia tak letih. Sebab apa? Sebab itu, kan? Kemudian kita nak keluar masjid pun itu juga, dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab al-fadli. Abwaab al-fadli ni, Allahumma inni as'aluka minal fadli, kan? Tulis di pintu masjid. Kita nak keluar, kan? Tengok kat situ, Allahumma inni as'aluka minal fadli. Sebelum tu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itu amalan, ya, yang boleh kita lakukan. Nak katakan masa kita berselawat itu. Seterusnya dia kata masa mana lagi? Ya, masa telinga berdering. Telinga kita ni berdering. Masuk air ke, masuk binatang ke, berdengung ke, kan? Telinga tu rasa begitu, dia kata. Ini sebut dalam ni, dia kata, ya, dengan berkata Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikrullah min zikrini bi khair. Ya, zikrillah, ya, min zikrini bi khair. Itu doa dia lah, ya, doa. Zikrullah min zikrini bi khair, dengan kebaikan, maksudnya telinga kita. Boleh tak untuk benda-benda yang lain? Boleh, tak ada masalah, sebab dia selawat kepada Nabi SAW, boleh. Tapi ini disebut di sini kalau telinga kita berdengung lah, berdenging. Kemudian seterusnya masa yang ketujuh, itu kita masa seorang lupa satu perkara.
Ini benda bila dah ke umur ni kita kadang lupa kan. Lupa. Dah lah kata Melayu mudah lupa kan. Kita memang lupa kan. Kita lupa kan. Memang ada manusia tak lupa. Semua manusia tu lupa kan. Lupa. Ya, sebutlah maksudnya kan. Sebut kan. Kita bila kita lupa je Allahumma salli ala Muhammad ya. Kadang-kadang orang kata ustaz saya sebut juga tapi lupa juga, tak ingat-ingat juga kan. Dia kata sebut juga lah tapi tak ingat-ingat juga, lupa juga, sebut macam ikut. InsyaAllah ingat tu balik rumah baru ingat kan. Saya lah kadang-kadang bila pergi kuliah kan, kadang teringat lupa ada benda, sesuatu benda tu macam nama imam kan, nama ulama-ulama ni kadang-kadang lupa nak sebut. Allah siapa ni, Allahumma salli ala Muhammad, fikir tak dapat juga. Sampai kata kat jamaah, kalau saya ingat nanti saya sebut lah. Sampai habis ceramah tak ingat kan. Balik rumah sampai kat rumah baru ingat kan, nak siapa. Gitulah keadaan dia kan. Balik rumah baru semua dia ingat kat rumah kan, dia tak ingat tempat yang kita begitu. Sekurang-kurangnya kita ingat kan. Ataupun ada juga lah tafsir-tafsir yang lain mengatakan kalau kita lupa apa sajalah, kadang-kadang lupa apa saja kan. Macam kita lupa baca tahiyat awal, kita kena sujud sawi kan. Begitulah. Macam ni bila kita lupa kunci, mana tinggal kunci ni kan. Kadang-kadang dalam semayang kan teringat habis kunci, mana tinggal kunci ni. Selawat Allahumma salli ala Muhammad, selawat insya-Allah ya, jumpa ya. Dulu masa kecil-kecil saya ingat lagi ya, jadi mainan main getah reben tu, getah bulat tu ya. Bila main getah tu hilang hilang kan. Bila hilang tu jadi mainan Allahumma salli ala Muhammad, cari Allahumma salli ala Muhammad, cari saya kata tapi dia berjudi tu, main duit tu kiri kanan kan. Terpusing duit tu, tekan duit tu kan. Betul tak lah, kanan ke kiri ke depan ke kan. Lepas tu getah dia hilang, Allahumma salli ala Muhammad kan. Sebab dia dengan kuliah tu guru kata cari getah lah, getah yang hilang kan. Itu Allah alam, tak tahulah kan. Tapi mana amalan tu baguslah kalau nak mengingatkan yang lupa. Kadang-kadang kita lupa kan? Tak ada siapa yang kata dia sentiasa tak lupa, dia ingat kan, tak ada. Yang tak lupa ni jerat dia, tak lupa pelanduk kan. Tu jerat tak lupa pelanduk kan. Peribahasa kita kan. Kalau yang lain tu kita lupa. Baik ya, jadi itu masa ya, masa yang dikatakan untuk kita nak berselawat. Banyaklah masanya ya, banyak masanya. Tapi adakah dengan hanya masa-masa ini saja? Tak, sentiasa boleh masa. Macam hadis yang sebelum ini kita baca ya, iaitu tentang seorang sahabat Nabi ya, yang kita baca tentang sahabat Nabi. Dia kata masa mana banyak aku nak selawat kepada kamu. Dan Nabi kata kamu selawat sebanyak-banyaklah ya. Dia kata suku hari ke, setengah hari ke, 3/4 hari ke ya, begitu. Itu pula Nabi kata lagi kamu banyak selawat, itu pula kemampuan kamu. Kalau boleh selawat, sebab selawat tu bukan menguntungkan siapa, menguntungkan kamu. Apa dia untungnya? Maksudnya kamu tidak akan merasai duka cita ataupun tidak akan mengalami kedukaan dan duka cita, masalah dan sebagainya masa hidup kamu di dunia dan juga di hari akhirat dengan sebab berselawat itu. Baik, habis tentang selawat. Kita sambung sikit lagi ya, tentang iaitu cara berselawat pula. Cara berselawat ya, cara berselawat ni bergantung kepada jenis-jenis selawat lah ya. Macam selawat ada macam kita selawat lepas sembahyang tu, macam dulu-dulu ada juga cara dia berbeza. Orang selawat juga dulu kan ya. Macam lepas majlis-majlis tu kan, dia nak balik ya, Allahumma salli ala Muhammad, sallu alaihi. Kadang dia sallu alaihi je dia kata, dia tak kata Allahumma salli ala Muhammad kan. Dia nak balik kan, majlis dah habis makan betul ya, dia bangunnya sallu alaihi. Dia tahu dah nak balik ni, orang semua nak balik, orang semua bangun lah kan. Tapi dia kata sallu alaihi, dia kata suruh orang selawat tapi tak selawat. Sallu alaihi tu selawat lah kamu semua kan, tapi dia selawat
Banyak-banyak bangun salam menjaga lepas tu tak selawat. Tapi hak yang bangun tadi dia kata sallu alaihi, selawatlah kita, dia nak balik tu kan. Tapi dia guna kaedah itu tak kena kan. Dia suruh selawat tapi dia selawat macam dalam khutbah Jumaat lah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa di imam kan naikkan khatibnya, makmum duduk senyap ya, tak selawat pun kan. Patutnya makmum kena selawat lah, jawab selawat tu. Dia suruh kita selawat kan. Baik ya. Mai dulu pun dah buat tapi dia tak ikut cara yang cara yang betul mungkin. Macam dalam kita katakan semayang tarawih tu, kan. Ada sallu alaihi kan. Habis ya, tak ada apa. Patutnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Patutnya kita sallu alaihi. Kita jawab ramai-ramai betul sallu alaihi. Semua jawab sallu alaihi. Tapi tak ada yang selawat. Patutnya dia kata yang kata sallu alaihi itu iaitu Bilal tu. Dia kata sallu alaihi, lepas dia Allahumma sallu alaihi dia selawat Allahumma salli ala Muhammad kan. Yang lain tu selawat lah, tapi yang lain pun sallu alaihi juga kan. Lama juga nak betul tu. Masjid kita dulu pernah berlaku macam tu kan. Dibetulkan oleh Ustaz Zaimi, saya ingat lagi kan. Susah juga nak betul tu kan. Sebab jadi kebiasaan daripada kita kan. Jadi susah nak betul kan. Kadang-kadang bila orang yang faham tu datang dia dengar, pelik masjid ni surau ni kan. Bagi orang yang tak tahu ni dia asalkan selawat sudahlah kata kan. Jadi bila kita baca kitab ni insya-Allah menambahkan lagi pengetahuan kita sepatutnya kat mana yang kita nak selawat itu. Selain daripada berselawat dalam tasyahud sembahyang ya, maka tidak dimestikan berselawat dengan satu-satu cara. Satu cara tertentu, bahkan boleh berselawat dengan mana-mana susunan kata. Boleh selawat dengan mana susunan kata lah. Macam dalam tasyahud sembahyang kita baca selawat Ibrahim. Itu dah biasalah orang sebut selawat Ibrahim ya, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kan begitu dalam sembahyang kita kan. Jadi selawat boleh dalam susunan kata yang macam mana pun ya, yang halus, manis dan beradab sopan, yang bererti menzahirkan kesempurnaan sifat kemuliaan Nabi SAW. Buatlah macam mana pun, ayat yang macam mana pun, dan keagungan derajat kehormatan SAW serta kebaikan jasa dan budi SAW yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Tapi seelok-eloknya berselawat dia kata dengan mana-mana satu cara yang diriwayatkan daripada Nabi SAW yang telah pun dia kata dihimpunkan oleh alim ulama, ada alim ulama himpunkan selawat itu, dan yang seafdal-afdalnya ialah selawat yang biasa dibaca selepas tasyahud akhir, tahiyat akhir, tiap-tiap semayang, kerana ulama telah menetapkan bahawa sesiapa yang bersumpah atau bernazar hendak berselawat kepada Nabi SAW dengan seafdal-afdalnya ya, dia nak selawat kepada Nabi dengan sebaik-baiknya, afdalnya selawat seafdal-afdal selawat dia kata maka tidak dihukum terlepasnya ya daripada wajib menepati sumpah atau nazarnya itu, melainkan dengan membaca dikatakan selawat. Apa dia selawatnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, selawat Ibrahim lah wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu doa selawat yang kita baca lah. Cuma di sini ada yang sebut Sayyidina Muhammad, ada yang tak sebut Sayyidina Muhammad, ada sebut Muhammad saja, dia tak sebut Sayyidina Muhammad. Ada disebut Ibrahim, dia tak sebut Sayyidina Ibrahim. Ini ada ulama ada khilaf ini. Tapi walau bagaimanapun tidak menjadi kesalahan kepada kita untuk kita nak sebut ataupun tak sebutnya. Tapi hadis yang diterangkan kepada seorang laki-laki yang bertanya Rasulullah, bagaimana aku nak selawat kepada kamu,
Nabi kata selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tak ada sayyidina lah. Ini ulama-ulama orang kata khilaf lah hal yang, tapi tak menjadi satu kesalahan kalau kita letakkan sayyidina, kerana nak memartabatkan, nak mengangkatkan Muhammad itu ke derajat yang macam kita sebut tadi lah, ya, ke derajat yang semulia-mulianya, ya, mulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah pun memuliakan Nabi Muhammad, jadi kita mengangkat dia semulia-mulianya. Sayyid itu maknanya baiklah. Sayyid itu mana baik, ya. Nama kita kan Said Ibrahim, Said Omar, Said Mustafa, Sayyid kan, ini macam ketua lah. Sayyid macam ketua kan, begitulah. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW ni dia penghulu, memang layak lah dia dapat Sayyid itu. Itu dari perbahasan ilmiah lah kan, memang layak dia dapat Sayyid itu sebab dia penghulu, dia ketua kan. Baik, ya, itu di antara cara, ya, cara berselawat, ya, dan mengikut jenis-jenis selawat itu. Terpulanglah kepada kita, ya. Misalnya jenis selawat di sini, dia kata contohnya ada 5 selawat. Banyak lagi selawat jenis selawat kan. Dia kata selawat munjiat, dia kata. Selawat dia kata maksurat. Selawat maksurat ni apa dia selawat dia? Selawat selepas kita baca doa qunut selepas subuh. Mayang subuh, ya. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa ni? Sembahyang subuh kita sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa ni? Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad bin nabiyil ummi, nabiyil ummi. Allah salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nazar subuh, nazar subuh yang akhir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Itu. Baik. Itu selawat dia kata maksurat. Kemudian ada selawat Ibrahim tadi selawat Ibrahim. Kemudian ada selawat dipanggil Qutbul Akhtab. Qutbul Akhtab ini iaitu selawat selepas tahlil. Kita baca tahlil tu kan, ya. Kita baca tahlil tu. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, apa dia? Fil akhirin. Dia sebut apa dia? Fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli ala sayyidina fil akhirin, wa salli ala sayyidina fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli ala sayyidina fil itulah seterusnya kan. Itu dia kata selawat. Itu dipanggil selawat al-akhtab, ya. Itu selawat Qutbul Akhtab. Kemudian selawat syifa. Kita sudah dengarlah selawat syifa, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibul qulubi wa dawabiha, kan. Banyaklah terus sampai akhir, abdaiha wa shifaiha, kan. Absarina, kan, terusnya sampai akhir selawat itu. Itu dia kata selawat syifa. Kemudian ada selawat munjiat. Munjiat itu iaitu selawat tahlil juga. Allahumma salli ala sayyidina tunjina min jami' ahwail afat, kan. Tunjiat, itu selawat, kan. Itu di antara selawat-selawatnya. Banyak jenis selawat. Kalau kita buka kitab Sirrus Salikin, banyak jenis-jenis selawat itu yang disusun oleh ulama-ulama. Pilihlah mana yang kita nak selawat, nak letakkan di tempat-tempat yang sesuai. Kalau kita berhajat sangat, itu tunjina min jami' ahwail afat. Itu selawat yang berhajat sangat. Macam kita buat tahlil arwah tu kan, tu kan. Jami'il hajat, kan, itu kan. Okey, itu selawat dia. Salli ala sayyidina Muhammad tunjina biha min jami' ahwail hajat, itu. Okey, ya. Itu cara kita nak berselawat. Terpulanglah kepada kita. Okey, sebelum kita tutup berkaitan dengan masa berselawat, kemudian cara berselawat, dan seterusnya kita ambil satu hadis yang menceritakan tentang, balik kepada tajuk yang asal, iaitu bab beriman kepada adanya
malaikat. Nah, malaikat ni banyak tugas-tugasnya. Baik, kita tengok. Antara malaikat juga kita ada yang tugaskan menulis segala amal manusia. Ini kita tahulah, kan? Hadis Nabi SAW an Anas radhiyallahu anhu, ya, an Nabi SAW qala innallaha wakalla bi'abdihi malakaini yaktubani amalahu fa idza mata fayaqul quma ala qabri abdi fasabbihani wah madani wa kabbirani waktuba zalik li'abdi ila yaumil qiyamah. At-Tabrani, ya. Baik, maksud hadis ini dikatakan malaikat, nanti wajib percaya kepada malaikat. Apa dia? Percaya kepada malaikat bahawa dia ni menulis, ya, amalan kita. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya Allah telah menugaskan dua malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hambanya, satu di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Kemudian apabila orang itu mati, maka Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hamba-Ku itu, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hamba-Ku itu. Ini bagi mereka yang membuat amal kebajikan. Bukan malaikat yang ada bersama kita di kiraman katibin, kiri kanan ini. Maksudnya sampai dalam kubur pun malaikat itu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya duduk bersama dengan kita. Dan apa tugas malaikat itu? Iaitu menulis pahala untuk hamba-Ku itu, dia kata. Dengan tasbih, tahmid, ya, hendaklah kamu bertasbih dan tasmid, tulis, dia kata, pahalanya untuk hamba-Ku itu. Nak tulis apa lagi? Dah tak boleh beribadat lagi lah. Ada tak lagi ibadat orang mati? Ada, kan? Ada lagi ibadat orang mati. Dia dah mati dah. Ada tak ibadat dia? Tak boleh dah, kan? Tak ada ibadat. Nak sembahyang tak ada lah, apa semua tak ada lah. Tapi ada lagi yang ibadat dia. Itu yang dia kata, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Bila mati anak Adam, putus segala amalannya kecuali tiga. Sedekah jariah dia, ilmun yuntafa'u, ilmu yang dia manfaatkan, dan anak soleh mendoakan dia. Tiga benda ni diterus, kan? Kalau sedekah dia tu masih digunakan oleh orang yang hidup ni, dia dah mati dah, tapi dicatat, ditulis lagi, kan? Itu juga ilmu dia, bila disampaikan ilmu tu masih dipakai oleh orang yang hidup ni, maka macam dia sedekah sejadah tu, kan? Orang tu pakai ni, kan? Itu dicatat lah. Selama mana orang tu pakai, berapa ramai orang tu pakai, dia catat lah. Apatah lagi kalau orang bina sumbangan untuk buat masjid ke, buat surau ke, ya, dia tak bagi banyak, satu saham RM50 je. Kadang-kadang jual, kan, satu saham RM50 je, sikit je dia bagi, tapi dia dapat banyak lah. Dia dapat banyak sebab orang masuk masjid tu, berapa ramai yang masuk masjid tu? Bukan masuk sekali, 2 kali, 3 kali, bertahun, masuk ke masjid tu ramai, banyak dia dapat. Itu catat, catatnya itu. Itu kelebihan, ya, maksudnya malaikat tu, ya, yang kita wajib percaya malaikat tu. Ada malaikat bersama kita, ya, dalam kubur itu yang mencatat amal-amal yang dilakukan oleh kita masa kita hidup, yang pahalanya berterusan, sedekah jariah. Itu bila orang mati tu, ya, kita hatta iza jaa adamul maut fa yaqulu rabbi, ya, bila dia sampai kepada kematian, dia sebut, ya, dia kata qala rabbirji'un, qala birji'un, ya Tuhan kami nak balik, kan? Kenapa nak balik? Kerana nak beramal sedekah tadi. Sebab ditunjuk dalam itu pahala sedekah itu sangat banyak, kan? Dia balik nak bersedekah, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah terlewatlah. Itu maksudnya di sini. Baik, sebentar setakat itu, insya-Allah kita akan sambung dalam hadis yang berkaitan tentang tugas-tugas malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni tulis amalan baik. Begitu juga tulis amalan tak baik. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina